Mempersilakan. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia kedua-dua ahli panel yang sudi hadir di majlis kita pada malam ini, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dihormati sekalian. Pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam satu majlis ilmu yang kita namakan program Bicara Assalam siri yang keempat. Untuk maklumat tuan-tuan, program Bicara Assalam ini kita desain khusus untuk memastikan gerakan dakwah yang dipelopori oleh Masjid Assalam terus berjalan dan terus menghampiri tuan-tuan, mengingati tuan-tuan. Semoga tuan-tuan di dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dihormati sekalian, pada malam ini program Bicara Assalam siri yang keempat, seperti mana yang telah kita maklumkan di banyak tempat dan diumumkan, iaitu tajuk program Bicara Assalam kita pada malam ini ialah hebatnya cinta. Hebatnya cinta. Kalau tuan-tuan lihat dua orang ahli panel ini, tuan-tuan, merupakan orang yang hebat. Selama ini tuan-tuan tengok di dalam televisyen sahaja dan dengar di radio-radio, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah pada malam ini tuan-tuan boleh bersua muka dengan mereka. Mudah-mudahan hasil daripada apa yang kita bincang pada malam ini sedikit sebanyak kita dapat pengajaran, dan inilah yang akan menjadi pedoman kita di dalam hidup. Muslimin dan muslimat, tanpa berlengah panjang, izinkan saya memperkenalkan, walaupun ahli panel ini tuan-tuan tak perlu saya maklumkan, tetapi ikut adat majlis kenalah maklumkan juga. Manalah tahu ada di antara tuan-tuan ini tahu tetapi tak berapa nak faham. Yang pertama tuan-tuan, di sebelah kanan saya ini tuan-tuan, Profesor Dr. Muhayya Muhammad, seorang pakar mata di Prince Court Medical Center Kuala Lumpur, dan beliau juga merupakan personality television, banyak kali siang dan malam mendengar dalam radio IT. Dan yang terkini tuan-tuan, mereka berdua, panel berdua ini merupakan penggerak utama, pengajar utama di dalam program apa? Ustazah Pilihan di channel Astro Oasis. Jadi ini tuan-tuan, saya tak perlu memperkenalkan beliau lagi. Dan di kiri saya ini juga orang yang hebat, alumni ESQ, pakar motivasi, dan banyak keluar di televisyen dalam forum perdana, dalam TV9 dan di radio-radio juga, dan banyak memberi ucapan-ucapan dan ceramah-ceramah di syarikat-syarikat korporat. Dan alhamdulillah tuan-tuan, sesungguhnya kita sangat bertuah pada malam ini kerana beliau hadir, beliau menerima jemputan dari Masjid Assalam. Sekali lagi tuan-tuan, bagi pihak Masjid Assalam kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana mereka ini tuan-tuan bukan senang untuk mendapatkan mereka ini, untuk mendapatkan mereka hadir di Masjid Assalam dan berjumpa tuan-tuan.
Tuan-tuan, apa yang kita nak bincang pada hari ini, tajuknya ialah hebatnya cinta. Sudah tentulah tuan-tuan tertanya-tanya, apakah cinta itu? Bagaimanakah hebatnya? Apa kena mengena dengan kita? Apa kena mengena dengan majlis pada malam ini? Tak ada pasal-pasal nak cakap pasal cinta ni. Inilah benda-benda yang kita perlukan penerangan daripada kedua-dua ahli panel. Tuan-tuan, tema kepada program bicara Assalam siri yang keempat ini, iaitu keluarga bahagia masyarakat sejahtera. Bagaimanakah kita nak membentuk keluarga bahagia? Apakah ciri-cirinya? Bila mana keluarga bahagia membentuk masyarakat sejahtera. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebagai round yang pertama, saya nak tujukan kepada Profesor Dr. Muhaya, iaitu secara kasar, secara umum, bila kita sebut keluarga bahagia, bila kita sebut keluarga bahagia, macam-macam di kepala kita ni. Ada orang kata keluarga bahagia ini ialah rumah besar. Ada orang kata keluarga bahagia ini ialah bila kereta besar. Ada orang kata keluarga bahagia ini bila harta banyak. Inilah gambaran-gambaran di dalam kepala kita. Kita nak tanya Profesor Dr. Muhaya secara umum, secara kasar, pada peringkat awal ini, apakah yang dimaksudkan dengan keluarga bahagia? Silakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bi khair. Yang dihormati saudara moderator, kawan lama Tuan Haji Yassin, Kak Robi yang panggil saya mudirah dalam Mustazah Pilihan dengan saya, dan orang yang saya ikuti sejak saya sekolah lagi, Dr. Robiah ni orang hebat. Saya bersyukur dapat sama platform dengan beliau, syukur. Dan ucapan alu-aluan, pertama minta maafin alu pada kaum muslimat dulu, tahniah dapat datang, dan kepada kaum muslimin dan pada sahabat-sahabat lama di Kawasan Puchong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari segi definisi keluarga, saya rasa kita semua tahu bahawa terdiri daripada suami, isteri, anak-anak, cucu, menantu dan sebagainya. Bagi saya, definisi keluarga bahagia itu maksudnya setiap daripada orang dalam rumah itu bahagia jiwanya. Macam Tuan Moderator kata, bukan terletak daripada rumah, kereta, duit dan sebagainya. Macam siapa yang ikuti saya dekat IKIM, ingat kita kata dunia dalaman menentukan dunia luaran. Banyak dah hafal dialog tu. Jadi bila kita malam ni, kalau boleh kita fokuskan bagaimana kita nak membahagiakan diri, kerana hanya orang bahagia boleh membahagiakan orang. Tetapi sebenarnya kebahagiaan itu di dalam jiwa kita. Kebahagiaan itu bukan apa yang orang lihat, tetapi apa yang kita rasa. Contohnya katakanlah di Puchong, nak tanya, orang belakang boleh dengar ke? Okey. Contohnya, saya ambil salah seorang penonton. Saya kata, okey, ambil satu keluarga ni pindah kepada rumah banglo besar, kereta BMW semua tu. Tetapi dalam jiwa mereka tidak bahagia. Agaknya boleh bahagia tak? Tidak. Contohnya kita pergi hotel yang presidential suite, masuk dalam hotel tu, tiba-tiba kita nak enjoy, tiba-tiba gigi sakit. Boleh enjoy tak? Tak boleh. Maknanya bila kita sebut bahagia, kita bercakap tentang kita punya minda yang positif, emosi yang positif. Bila minda dan emosi positif, insya-Allah tindakan kita akan positif. Bila kita bertindak dengan positif, maka tidak balas akan positif. So definisi saya bila kata bahagia, bayangkan isteri yang rasa disayangi, dicintai, dibelai, suami yang rasa dihormati dan dihargai, anak-anak yang dikasihi dan dibina imej diri yang positif, yang boleh hidup insya-Allah bahagia dunia akhirat. Dan saya rasa orang di Puchong ni memang dah bahagia pun Tuan Haji, tetapi cuma kita nak memfokuskan lagi. Itu saja setakat ni Tuan Haji. Terima kasih. Terima kasih ya. Itulah secara umum ya, arti kebahagiaan secara umum. Kita katakan tadi tuan-tuan, keluarga bahagia masyarakat sejahtera.
Sekarang kita nak fokus ya, kita nak tanya Dr. Rubiah ya. Bila kita kata keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Bila kita sebut masyarakat sejahtera tu, apa maknanya agak-agak? Ya, masyarakat sejahtera. Apakah masyarakat yang banyak bantuan ataupun masyarakat yang berjaya dari segi fizikalnya? Kita minta Dr. Rubiah menjelaskan. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipanjatkan kesyukuran kehadirat ilahi kali kita diberikan kesempatan, ruang dan ketika, waktu sehat, waktu lapang untuk berada di bumi Allah ini dalam majlis ilmu. Kita panjatkan juga puji-pujian yang tidak henti kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita masih lagi menjadi umatnya, menjadi pengikutnya. Ini anugerah teragung iman dan Islam kepada setiap kita malam ini yang dikumpulkan. Walaupun kita mungkin tidak begitu warak katanya, tapi tetap merasa bahawa saya bercita-cita untuk masuk syurga. Walaupun dia seorang yang kadang-kadang ibadahnya sikit, tapi bila ditanya dia nak masuk syurga, ada tak mas sini yang tak nak masuk syurga? Cuba kat tangan. Mati katak tak jumpa. Bermakna kita kata syurga itu adalah tempat paling bahagia. Sebab itu Nabi kata, jadikan rumah kamu syurga, baiti jannati. Sebab itu nak cakap pasal bahagia, tadi Prof. Maya sudah bagi tahu kita. Sebelum itu terima kasih pengurusi. Akan tanya lupa waktu datang kuasa masjid yang menguruskan, dan yang paling utama dan paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Sehebat mananya pun penceramahnya kau tahu orang tak ada, tak jadi juga. Jadi kehebatan majlis sebenarnya dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, cucu cicit siapa yang ada. Dan saya rasa saya paling tua di sini. Jadi ingin menjawab, sebelum menjawab soalan pengurusi, ini masalah cikgu ni. Bila kita cakap tentang bahagia, tadi Prof. Mahaya kata bahagia di hati. Kalau di hati tak nampak cukup, maka dipamerkan orang bahagia. Hati yang bahagia itu hati yang macam mana? Bahagia itu bentuknya macam mana? Saiznya besar mana? Banyaknya banyak mana? Di mana datang bahagia itu? Kilangnya siapa bagi? Kuncinya siapa pegang? Ini persoalan yang kita nak angkat. Semua orang yang peka, yang buta nak bahagia dan nak masuk syurga. Tapi nak mula macam mana? Kalau tak ada baju, dia kata bahagia kita kalau dapat baju. Kalau tak ada makan, bahagia kalau dapat makan. Tak ada rumah, bahagia dapat rumah. Tapi adakah bahagia yang bentuknya material, bentuknya fizikal itu mampu untuk sampai masuk ke dalam hati? Maka sekali lagi, bahagia bermakna kita sudah merasa bahawa pertama bahagia kita sudah yakin dan percaya saya ini hamba Allah. Dari kulitnya hamba Allah, dari otaknya hamba Allah, dari perasaannya hamba Allah, dari hatinya hamba Allah. Kalau lesen ini belum rasa di hati, kalau saya dekat dengan pengerusi, saya rasa dia dekat, tapi yakin tak Allah lebih dekat dari semua itu? Kalau tadi sekarang ini duduk sebelah suami, sebelah isteri, anak atas riba, tapi Allah lebih dekat. Maka modal pertama untuk bangun rasa bahagia itu mesti sudah cecah rasa. Ya Allah, syukur, alhamdulillah aku dijadikan hamba Allah. Terima aku sebagai hamba-Mu ya Allah. Macam mana nak bangun rasa itu? Sebab itu dipesan Al-Quran, kalau kamu tak kenal diri kamu, maka kamu tak kenal pencipta kamu. Kamu tak kenal Tuhan kamu. Tuhan kamu yang pegang kunci bahagia itu. Bukan di mulut, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di kaki, bukan di bentuknya material. Sebab itu sekali lagi cuba semak pada anggota kita. Dimula dengan kejadian dari sehina-hina air mani yang tak ada harga.
keluarnya dari saluran yang paling hina. Ya Allah, dari air yang hina ditukar jadi darah, ditukar jadi daging, dibalut dengan tulang, dijadikan secantik-cantik bentuk. Sudah merasa bahagia atau tidak? Melihat betapa maha agung, maha perkuasa Allah yang menciptakan dari air, tukar jadi darah, tukar jadi daging, tukar jadi tulang. Terbedalah kita. Kalau belum merasa ini, kalau tengok tangan syukur, alhamdulillah ya Allah, kamu bagikan aku tangannya 5 jarinya ya Allah. Kalau tangan ini Allah cipta, jadikan tangan ini untuk buat kita dekat dengan Tuhan. Basuh selalu dengan air wudu, jangan pegang yang haram, jangan pegang yang salah, jangan lempang orang, jangan lepuk orang. Gunakan tangan ini untuk memberi, bukan nak tarik. Kadang dengan anak, nampak ni, nampak ni, hey. Kerana dia tak tahu tangan ini adalah hadiah dari Allah untuk kamu boleh makan, untuk kamu boleh pegang, untuk kamu wudu, untuk kamu ibadah, untuk kamu tulis, untuk kamu kerja. Maka untuk dapat bahagia, tak perlu jalan jauh-jauh, tak perlu tunggu 6.600 ayat hafal baru nak rasa bahagia. Punya jari yang 5 masih boleh bergerak, masih boleh genggam sendiri, tangan kiri dan tangan kanan masih boleh dipegang, itu bahagia. Jantungnya masih lapang turun naik, nafasnya bahagia. Matanya masih nampak, tak nampak jumpa Datuk Mahaya, dia bagi nampak balik kalau izinnya Allah. Mata saya juga dioperate sebelah kanannya oleh Datuk Mahaya. Ini kekuatan orang yang ada kepakaran. Tapi kalau mata tak pernah tengok ayat-ayat Allah, mata tak pernah tengok nikmat Allah, mata tak pernah tengok yang disuruh Allah, tapi cerita hantu yang pagi petang, ilusta yang pagi petang, cerita drama gila-gila yang pagi petang, minta maaf banyak lah. Okay. Maka sekali lagi, sebelum membangun masyarakat bahagia, keluarga bahagia, tolong bahagia dengan seluruh anggota yang kita ada. Kerana setiap anggota ini ada haknya masing-masing, ada fitrahnya masing-masing. Sebab itu sekali lagi, kamu akan melihat macam mana Allah bagi jantung kat kamu. Kamu masuk lihat macam mana darah mengalir dalam darah kamu tanpa henti. Cuba kamu lihat, kamu tak tahu bila kamu nak mati, jantung nak berhenti kat mana, switchnya kat mana. Sebab itu dipesan oleh Imam Razali, kalau kamu mahu merasa bahagia di dunia ini, dalam kitabnya Kimia Kebahagiaan, kamu tidak akan merasa bahagia kalau kamu belum sayang diri kamu kerana Allah. Bukan kerana suami, bukan kerana anak, bukan kerana promosi. Saya sayang diri saya kerana Allah cipta saya. Sebab itu kalau suami nak lepuk-lepuk isteri, bagi surat cerai je, jangan dilepuk-lepuk. Sebab itu sekali lagi kita nak bangun balik, kebahagiaan tidak akan datang, tidak akan golek-golek, tidak akan datang menyembah kalau kita belum cari. Sebab itu berhati-hatilah dengan seluruh anggota ini, kerana anggota ini adalah hadiah dari Allah, tanda cinta Allah, tanda kekuasaan Allah, tanda hebatnya Allah. Bayangkan rambut di kepala panjang setiap 2 bulan. Bayangkan kalau bulu kening kita ini panjang setiap bulan. Bayangkan kalau bulu mata kita ini panjang setiap bulan, sedangkan bentuknya sama, rambut juga. Tapi maha cinta Allah, maha agung Allah yang cinta dengan hambanya. Aku panjangkan rambut di kepala, tapi aku tak panjangkan bulu kening kamu. Aku tak panjangkan bulu hidung kamu. Aku tak panjangkan bulu mata kamu. Kalau ini tidak membuat kita merasa berterima kasih dengan Allah, kamu tidak akan jumpa yang namanya bahagia. Pakailah baju secantik mana,
Pakailah gelang sampai ke siku, sampai kalung macam roda bersikap, macam rantai bersikap. Tidak akan mampu membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain. Oleh itu sekali lagi, untuk membangun masyarakat yang bahagia, setiap ahli itu mesti bahagia. Bukan hanya rumahnya bahagia. Saya rumah besar 5 tingkat bahagia dah. Sakit lutut nak naik dah. Tutup tingkat pun tak larat dah. Maka sekali lagi, kunci bahagia yang pertama, setiap kita kenal siapa kita. Aku ini hamba Allah, taat pertamanya pada Allah, tunduk pertamanya pada Allah. Aku ini pengikut Rasulullah. Sebelum aku cinta suami, aku mesti cinta Rasulullah dulu. Karena Rasulullah jadi orang tengah jumpa Allah. Kalau kita ada Quran, datangnya jasa Rasulullah. Kalau solat, ada jasanya Rasulullah. Kalau ada hukum dan perintah yang mengenalkan Allah. Sebab itu Allah pesan, kalau kamu cinta aku, tolong cinta Muhammad, ini utusan aku. Nabi pula kata, kalau kamu nak jumpa Allah, nak taat Allah, tolong taat dulu apa yang aku bagi. Oleh itu sekali lagi, langkah kedua, merasalah bahawa semua kita ini hamba Allah. Kecil, besar, tua, muda, tinggi, rendah, duit banyak, duit sikit, rumah besar, rumah kecil, hamba Allah. Mok, sombongnya hilang, bengkaknya hilang, riaknya hilang. Wah, pengusi pakai baju hijau sutera mesti mahal nih. Peduli apa bajunya mahal, masuk kubur baju tak masuk. Betul ke tak? Oleh itu jangan pakai baju mahal, dah rasa mahal sangat. Ada kereta besar sikit, oh parking tengah-tengah. Maka sekali lagi, mulakan bahagia itu dengan diri sendiri. Kalau tadi Promahaya kata di hati, dah, dari mulanya, dari kulit nih. Mudah-mudahan kalau sudah setiap ahli itu bahagia, tidak siapa yang boleh tahan untuk membangun keluarga bahagia. Dan orang yang sama akan masuk ke masyarakat. Apa jadi di masyarakat? Nampak orang? Dah. Maka secara otomatis, seperti air sungai masuk ke laut, air sungai jalan tenteram je, weng 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 weng, sampai tak ke laut? Sampai. Laut marah tak? Dah. Laut pun jalan terima, datang lagi. Itulah ibarat kita bahagianya keluarga, membantu bahagia masyarakat. Seperti datangnya air sungai masuk ke laut, mengalir bersama air laut. Walaupun air laut masin, air sungai tak masin, tapi air laut tak pernah kata, kamu jangan masuk, aku masin, kamu tahu. Ada. Itu satu ibarat untuk memahamkan sedikit soalan pengurusi. Macam mana masyarakat bahagia itu berpunca dari diri sendiri. Mudah-mudahan menjawab sedikit soalan pengurusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, begitulah round yang pertama berhubung dengan hebatnya cinta, dijelaskan oleh ahli panel, berhubung dengan konsep keluarga bahagia, membawa kepada masyarakat sejahtera. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya mendapat signal daripada jawatan kuasa menyatakan bahawa program ini tidak akan berjaya sekiranya tidak ada bantuannya.